الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك سرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. والاستعارة المكنية أي المخفية هي التي طوي أي لم يذكر فيها ذكر المشبه به بذكر شيء من لوازمه أي لوازم المشبه به. والباء سببية أو بمعنى معه فلم يذكر فيها من أركان التشبيه سوى المشبه. قال المصنف والاستعارة المكنية dan bermula isti'arah makniyah. Apa makna makniyah? Makniyah itu makna ay al-makhfiyah, yang disembunyikan. Makhfiyah maknanya yang disembunyikan. Kita dah cerita dulu
asal-asal pada isti'arah adalah kena cukup rukun dia. Maka setengah daripada rukun isti'arah yang bangsa lafaz, setengahnya, bahkan dialah satu-satunya arkanul isti'arah yang bangsa lafaz, ialah al-musta'ar. Maka di dalam isti'arah tasrihiyah, isti'arah tersebut ialah isti'arah yang disorehkan, dijelaskan dan disebut secara soreh lafaz musta'ar, yakni lafaz musyabbah bih. Lafaz musta'ar ialah lafaz yang menunjuk kepada musta'arun minhu. Tu. Maka bila kita kata isti'arah makniyah, makhfiyah, kita tahu dah yang disembunyikan, yang dimaksudkan dengan disembunyi di sini ialah lafaz musta'ar. Yakni isti'arah makniyah ialah isti'arah yang tidak disebut padanya lafaz musta'ar. Siapa lafaz musta'ar? Lafaz musyabbah bih. Tak sebut lafaz musta'ar tu ada ke makna musta'ar? Tak, idafah bayaniyah. Lafaz yang dia itulah musta'ar. Ada tu? Maka makniyah ay makhfiyah, tulis itu, yakni telah diterangkan dahulu. Tulis itu, tulis pada makhfiyah, bahawasa isti'arah makniyah ialah isti'arah yang tidak ditasrihkan dan disebutkan padanya lafaz musta'ar. Lafaz mus, kena baca sikit. Faqala Syekhuna Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yakni telah diterangkan dahulu bahawasa isti'arah makniyah ialah isti'arah yang tidak ditasrihkan dan disebutkan padanya lafaz musta'ar. Sambung lagi, yang dia itu ialah maksud di dalam isti'arah. Akan tetapi disembunyikannya dan diisyaratkan kepadanya itu dengan cara disebutkan lazim dan sifat yang khusus baginya, dalam kurungnya musyabbah bih. Sifat yang khusus baginya nya musyabbah bih, dalam kurungnya. Supaya kita sedar dan akal kita perasan kepada yang dimaksudkan di dalam bab isti'arah ini, yaitu musta'ar, ini sama seperti
keadaan kinayah seperti akan zahir nanti. Seperti akan zahir nanti. Maka fahamlah di dalam makniyah hanya disebutkan satu sahaja daripada arkanit tashbih, yaitu musyabbah. Yaitu musyabbah, yakni lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Lafaz ini kita tidak panggil dia dengan musta'ar, kerana musta'ar hanya tertentu dengan lafaz musyabbah bih. Dengan lafaz musyabbah bih. Adapun dia, maka dinamakan dalul musyabbahi. Maka dinamakan dalul musyabbahi atau al-lafzu ad-dalu 'alal musyabbahi. Al-lafzu ad-dalu 'alal musyabbahi. Tafadhal. Yani telah diterangkan dahulu bahawasa isti'arah maknanya ialah isti'arah yang tidak ditasrihkan dan disebutkan padanya lafaz musta'ar. Lafaz musta'ar tak ada. Jadi bila musannif kata makhfiyah, maksud makhfiyah yang disembunyikan, siapa yang disembunyi? Lafaz musta'ar. Fadhal. Yang dia itu ialah maksud di dalam isti'arah, akan tetapi disembunyikannya dan diisyaratkan kepadanya itu dengan cara disebutkan lazim dan sifat yang khusus baginya, yakni musyabbah bih. Yakni musyabbah bih. Yang khusus bagi nyonya tu nyonya musyabbah. Ada tu. Maka dihazafkan lafaz musta'ar yang dalam keadaan lafaz musta'ar itu ialah rukun daripada rukun-rukun isti'arah. Maka sepatutnya bila rukun dia tu disebut. Tapi dia disebut tak? Tak disebut. Bapa tak disebut? Kalau dia disebut, maka dia akan jadi tasrihiyah. Kalau disebut dua-dua, lafaz musyabbah bih, maka dia akan jadi tashbih. Ada tu? Sebab lafaz musyabbah dengan lafaz musyabbah bih ada berlaku dalam ayat, maka dia akan jadi tashbih, tak jadi isti'arah. Isti'arah hanya ada salah satu sahaja daripada dua tarafa at-tashbih, yakni sama ada musyabbah ataupun ada lafaz musyabbah bih. Ada tu? Maka lafaz musyabbah bih tak boleh sebut. Jelas? Bila lafaz musyabbah bih tak boleh sebut, dalam keadaan dia kena sebut, lagu mana nak buat? Ditambihkan dan diisyaratkan kepada musyabbah bih yang dibuat tadi tu, ditambihkan dengan sifat yang khusus yang hanya ada kepada musyabbah bih. Ada tu? Bila kita tengok dalam misal ni azfarul maniyah, maka yang dihazahnya adalah apa? Adalah as-sabu'. As-sabu' boleh juga kita terjemah dengan makna singa masalah. Maka singa tu tadi, antara sifat khusus bagi dia adalah apa? Kuku tajam. Azfar makna kuku tajam. Maka asfar situ sifat khusus bagi si singa. Walaupun tak ada lafaz musyabbah bih,
tapi lawazim dia tu, ada lawazim tu seperti ada lafaz musyabbah bih dah. Kalau sebut lafaz musyabbah bih tak leh. Apa tak leh? Kalau sebut beripung dua musyabbah dengan musyabbah bih, menyebabkan dia jadi uslubut tashbih. Kalau ada musyabbah bih saja, tak ada musyabbah, dia akan jadi tasrihiyah. Ada tu. Maka bahas sini tidak disebutkan dalam isti'arah makniyah, melainkan satu sahaja daripada arkanut tashbih, iaitu lafaz musyabbah. Dan disebut juga bersama dengan lafaz musyabbah ni lawazim musyabbah bih yang dia dibuat dalam keadaan dia rukun tadi, dia musta'ar. Jadi ada berapa perkara dalam isti'arah makniyah disebut? Dua perkara. Satunya lafaz musyabbah. Pada tu kita tak panggil musta'ar, kita hanya panggil lafdalul musyabbahi ataupun al-lafdhu ad-dallu 'alal musyabbah. Pada tu yang kedua disebut lawazimul musyabbahi bih. Sandara lawazimul musyabbahi bihi kepada lafaz musyabbah, sandara tersebut nama dia takhyiliyah. Ada? Fadal. Supaya kita sedar dan akal kita perasan kepada yang dimaksudkan di dalam bab isti'arah ini, yaitu musta'ar. Ada tu? Jadi gapo tujuan disebut lafaz, disebut lawazimul musyabbahi bihi? Apa? Supaya kita perasan yantakilu dhihnu ila musyabbahi bihi. Ada tu? Dengan sebab sebut lawazim. Lawazim ni ingat, sifat khusus yang hanya ada pada musyabbah bih, tak ada pada musyabbah. Itu syarat lawazim. Kalau kita sebut suatu benda lain dah, tapi benda yang lazim kepada musyabbah bih tadi lazim juga kepada musyabbah, maka hak tu tidak dianggap lawazim musyabbah bih, tidak jadi makniyah dia. Dia mesti sifat yang hanya khusus kepada musyabbah bih yang dibuat tadi. Sebab kita ingat balik, ingat bapa disebutkan lawazim. Disebutkan lawazim untuk mentambihkan akal kita, supaya akal kita intikal dengan sebab sebut lawazim tadi kepada lafaz musyabbah bih yang dibuat. Dah tu? Jelas dah? Dalam topik kita bagi tu sarih. Sarih dah, tak ada domir-domir pun kita zahir hak payah-payah tu. Jelas dah? Fadal. Baca undur sikit. Supaya kita sedar dan akal kita perasan kepada yang dimaksudkan di dalam bab isti'arah ini, yaitu musta'ar. Ini sama seperti keadaan kinayah, seperti akan zahir nanti. Seperti mana kita tabaan, kita tak masuk lagi babul kinayah. Tapi babul kinayah, bila kita kata Zaidun tawilun najad, ada tu? Ataupun setengah kata tawilun nijad, ataupun Zaidun kasirur ramad. Kasirur ramad, kalau kita tengok, ada dua makna. Makna asli dengan makna ghairi asli. Faham? Baik. Boleh ke tak kita nak guna makna ghairi asli kalau tak ada alaqah dan qarinah? Boleh tak? Tak boleh. Seperti mana kita kata pada majaz mufrad, majaz akli, begitulah juga kita kata pada kinayah. Maka pada sini kalau katanya kita, ustaz, kinayah ni ada alaqah dengan qarinah ke tak? Ada. Ada. Ada tu? Gapo alaqah dia? Talazum. Ada tu? Talazum. Yakni apa maksud talazum? Makna yang baru kita pakai tadi adalah lazim daripada makna asli dia. Ataupun makna asli dia tu lazim daripada makna hak kita pakai tadi. Zaidun kasirur ramad. Kasirur ramad ke apa? Makna dia banyak debu-debu abu di tangan. Ada tu? Tafsir bil makna dah tu. Terjemah dengan makna. Baik. Maka lazim daripada ada banyak debu abu di tangan ni, banyak memasak. Lazim daripada banyak memasak, banyak terima tetamu. Lazim daripada banyak terima tetamu, mulia. Faham tak tu? Jadi faham sini, hak kita naknya adalah mulia. Maka bila kita kata Zaidun kasirur ramad dengan makna Zaidun karimun, disembunyikan makna asal dia. Siapa makna asal dia? Kasirur ramad tadi. Lafaz asli menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada banyak debu abu di tangan.
maka disembunyikan maksud banyak abu debu di tangan tadi tu dan diletak pada atas dia makna mulia. Pada tu kinayah. Kinayah ni disembunyikan sesuatu yang boleh disebut. Kinayah, adakah tak boleh sebut makna asal? Boleh. Pada tu, adapun beza, sebab tu beza kinayah dengan majaz mufrad. Antara beza dia ada 3 beza. Antara beza dia adalah boleh dipakai makna asli pada kinayah. Sedangkan dalam isti'arah dengan majaz mursal tak boleh kita pakai makna asli. Sebab tu kalau dia tanya kita, ustaz, qarinah, kita kata tadi qarinah ada di dalam kinayah, ada dalam majaz mufrad. Jadi pada sini bila kita boleh guna makna asal dalam kinayah, nak tanya, qarinah dalam bab kinayah mani'ah ke tak? Kalau kita boleh guna makna asal, tak mani'ah. Ada tak qarinah? Ada. Mani'ah ke tak? Tak mani'ah. Sebab kalau dia mani'ah, maka tak boleh guna makna asli. Hak tu tak apalah, tu kita tinggal dalam bab kinayah. Hak kita naknya adalah majaz isti'arah bil kinayah ni sama seperti kinayah. Apa di mana sudut sama tu? Disembunyikan sesuatu. Yang dia tu tadi duduk pada martabat asal. Musta'ar duduk pada martabat asal kerana dia adalah rukun, tapi dia disembunyikan. Betul tu? Seperti mana makna asli dalam bab kinayah disembunyikan, lalu dipakai makna lazim daripada makna asli tadi. Faham? Tu kena faham munasabah di antara isti'arah bil kinayah dengan kinayah. Kinayah tak sama dengan isti'arah. Hak kita nak sini isti'arah bil kinayah. Nampak molek surah bil kinayah dia tu lahir daripada mana? Lahir daripada disembunyikan lafaz musta'ar. Yang sepatutnya musta'ar ini disebut. Faham tak? Fadal. Maka fahamlah di dalam matniyah hanya disebutkan satu sahaja daripada arkan tashbih, yaitu musyabbah. Yakni lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Lafaz ini kita tidak panggil dia dengan musta'ar, kerana musta'ar hanya tertentu dengan lafaz musyabbah bih. Adapun dia maka dinamakan dalul musyabbahi atau al-lafzu ad-dalu ala mushabbahi. Boleh faham dah tu? Habis setakat tu. Qala al-musannifu, masuk dalam takrif kita tadi itu sebagai binaan muqaddimah sahaja. Wal isti'aratul makniyatu ayil makhfiyatu hiya allati tuwiya, dia itulah yang tuwiya. Apa tuwiya? Ay lam yuzkar, tidak disebutkan. Tidak disebutkan tu fiha padanya, pada allati. Dhamir balik pada allati sebagai aid. Kerana hak allati itu tadi adalah mausulun ismi. Bila dia mausulun ismi, maka berhajat kepada silah dan aid. Kaedah kita al-mausulul ismiyu ialah ma iftaqara ila silatin wa aidin. Mana silah? Mana silah? Tuya. Ataupun kita boleh kata iktibar tafsir lam yuzkar. Mana aid? Fiha. Ada tu? Tidak disebutkan padanya tu apa? Zikrul musyabbahi bihi. Jadi kalau kita gaduh terjemah dengan tidak disebut, dia akan belik pada lafaz zikru ni. Tidak disebutkan, sebut musyabbah kan? Ada tu? Jadi sebenarnya kalau nak pasal ibarat, ambil tuwiyah campur dengan zikru lalu. Apa makna dia? Tidak disebut. Gitu selalu. Faham tak? Yang ni tidak disebutkan padanya musyabbah bih. Siapa hak tidak disebut? Lafaz musyabbah bih. Tulis situ. Kita tambah dia tadi. Musyabbah bih ay lafzihi alladhi huwa musta'arun. Alladhi huwa musta'arun. Alladhi huwa musta'arun. Wa huwal maqsudu fi hadzal babi. Wa huwal maqsudu fi hadzal babi.
Qala al-musannifu, jadi pihak sini dalam isti'arah makniyah, sekali lagi dia tu tadi isti'arah yang tidak disebutkan lafaz musyabbah bih. Bi zikri, apa tak sebut lafaz musyabbah bih? Bi zikri, kerana ba tu seperti mana belakang dia akan sebut nanti, ba sababiyah ataupun ba ma'iyah. Kalau nak terjemah sababiyah, kita kata kerana, dengan sebab pun boleh. Kalau nak terjemah dengan ma'iyah ataupun bimakna ma'a tu, terjemah dengan berserta disebutkan. Terjemah kita ada dua, ada tiga cara terjemah. Kalau ba sababiyah, dua, kerana ataupun dengan sebab. Kalau waw abba bimakna ma'a, maka terjemah dengan bersama dengan, bersama ataupun berserta disebutkan. Faham tak? Qala al-musannifu bi dzikri syai'in min lawazimihi, dengan disebutkan dengan sebab. Jadi kalau ba sababiyah agak, mana musabbab dia? Mana kalau musabbab dia? Tuwiya tu. Tuwiya itulah musabbab. Oleh kerana disebutkan syai'in min lawazimihi ni, tuwiya, tidak disebutkan musyabbah bih. Faham tak? Jadi kalau kita tanya kita, ustaz, apa tidak disebutkan lafaz musyabbah bih, sedangkan dia tu tadi ialah rukun daripada arkanul isti'arah? Jawab dia, kerana sudah disebutkan lawazimul musyabbah bih. Dan tujuan lawazimul musyabbah bih mari untuk menepati tepat lafaz musyabbah bih. Kalau lafaz musyabbah bih ada, lawazimul musyabbah bih pun ada, gapo tujuan lawazimul musyabbah bih? Tak ada tujuan. Sedangkan binaan isti'arah makniyah adalah dengan disebutkan lawazim musyabbah bih. Maka kena buat esok, kena buat lafaz musyabbah bih. Faham tak? Dengan disebutkan, dengan sebab disebutkan suatu daripada min tu bayan pada kata syai'in. Min tu bayan daripada syai'in, suatu-suatu yang kainin. Ini bayan kita buat dalam bentuk sifat. Bayan kita buat dalam bentuk sifat. Suatu kainin yang adalah sesuatu itu min lawazimihi, daripada lawazimnya, lawazim musyabbah bih. Tulis sikit pada lawazim, yakni sifat-sifat yang lazim dan mesti ada pada musyabbah bih. Walaupun dengan iktibar lafaz, walaupun dengan iktibar lafaznya sahaja, walaupun dengan iktibar lafaznya sahaja, maka jika disebut lazim ini, jika disebut lazim ini, maka kita akan terus tertuju hati kepada musyabbah bih. Tertuju hati kepada musyabbah bih. Baca. Ni nak bagi takrif kepada lawazim musyabbah bih. Ingat molek. Jadi kalau kita kira kalau kita kira isti'arah makniyah ni hanya disebutkan apa? Daripada tarafa at-tashbih tu sa yang disebut. Tarafa at-tashbih ada dua, ada musyabbah, ada musyabbah bih. Lepas tu kita ada lawazimul. Dia gini cara buat dia. Dia kena tak ada dulu tu. Maka dalam isti'arah makniyah hanya ada lafaz
musyabbah. Tak ada lafaz musyabbah bih. Maka bila tak ada lafaz musyabbah bih, dalam keadaan dia sepatutnya disebut dan tak boleh disebut. Faham tak tu? Dia sepatut disebut tapi tak boleh kalau dia disebut menyebabkan dia duduk dalam dua surah yang bukan makniyah. Gapo dua surah yang bukan makniyah? Tasbih ataupun tasrihiyah. Kalau disebut lafaz musyabbah bih dengan musyabbah pada satu ibarat, maka dia akan jadi tasbih. Kalau sebut musyabbah bih saja, tak ada musyabbah, dia akan jadi tasrihiyah. Maka dia tak boleh disebut. Bila tak boleh disebut, lagu mana kita nak isyarat kepada dia? Sebutkan lawazimul musyabbahi bihi. Lawazimul musyabbahi bihi ni, ingat, dia bukan lawazim kepada musyabbah, tapi dia lawazim kepada Apa maksud lawazim musyabbah bih? Benda yang kalau kita sebut dia tu, hati kita akan tertuju kepada musyabbah bih selalu, walaupun pada zahir lafaz sahaja. Kerana lawazim ni bila kita ngaji dalam kitab usaha nanti, lawazimul musyabbahi bihi ni ada dua keadaan. Kita tak ada khilaf lawazim musyabbah bih membawa kepada musyabbah bih. Ni tak ada khilaf. Tak ada tu? Cuma membawa dia tu tadi ada dua keadaan. Sama ada lafzan wa ma'nan ataupun lafzan faqat. Lepas tu maknan bagi lafaz jadi lazim tu ketika ini menunjuk kepada musyabbah. Dia ada ni hak ni. Lawazim musyabbah bih, tapi pada lafaz je dia jadi lawazim musyabbah bih. Makna dia ada. Ya tu? Hak ni tak ada ni dalam kitab Muntadin, tak ada. Tapi nak cerita ada. Jadi sekurang-kurang iktibar nak jadi lawazim pada apa? Pada lafaz. Sekurang-kurang. Ya tu? Walaupun makna dia menunjuk kepada musyabbah. Baik, maka timbul soalan. Jika lazim musyabbah bih itu makna dia menunjuk kepada musyabbah, boleh tak dia jadi lazim musyabbah bih? Boleh. Dengan syarat lafaz dia menunjuk kepada musyabbah. Harap sekali lagi, kalulah lazim musyabbah bih ni makna dia menunjuk kepada musyabbah. Faham? Makna dia menunjuk kepada musyabbah. Dia lawazim musyabbah bih, tapi makna dia menunjuk kepada musyabbah. Boleh ke tak kita nak jadikan dia lawazim musyabbah bih? Boleh, dengan syarat lafaz dia menunjuk kepada musyabbah bih. Ada tu? Lafaz dia menunjuk kepada musyabbah bih. Hak misal masyhur dalam kitab Mubtadi'in hak ni ya. Hak ada. Ada. Hak kita nak tambahnya sekali lagi, sekurang-kurang syarat nak menjadi lawazimul musyabbah bih, lafaz dia kena menunjuk kepada musyabbah bih. Sekurang-kurang. Patut kalau sekali dengan makna, lebih dah lah dia. Patut kalau makna dia menunjuk kepada musyabbah, dia tak menunjuk kepada musyabbah bih. Dia menunjuk kepada musyabbah. Tak apa, tak ada masalah. Dia tetap boleh jadi lawazim musyabbah bih. Patut hak ni bapa kena ada juga sebab dia sabit dalam ayat Quran. Ni, misal hak ni sabit dengan ayat Quran. Cuma taban kita tak buka lah pintu ni, cuma nak cerita ada. Tak ada dalam kitab tu, kena tambah hak ni. 2 minit tulis. 2 minit. Baca dah Taufik? Tak lagi? Tak apa, tulis dulu. Tulis dulu. Anak panah tu kira-kira molek dah.
Tak Mumi merah kau. Nampak? Kena ingat dah lawazim tu, faham? Tahu tak ni hak ni? Kena tahu. Mi ambil masalah ni. Cari ayat Quran tu. Boleh? Dalam surah Baqarah ada. Mana? Cari. Jazakallah. Hai. Boleh sambung? Baca tabik berdawah. Yakni sifat-sifat yang lazim dan mesti ada pada musyabbah bih, walaupun dengan iktibar lafaznya sahaja. Maka jika disebut lazim ini, maka kita akan terus tertuju hati kepada musyabbah bih. Habis kata? Baik. Tertuju hati kepada musyabbah bih. Lepas tu dalam dhabit tu anak tak bagi masalah hak bawah tu. Hak lafzan wa makna tu anak tak bagi. Jadi kena tambih, kena tulis molek, tulis suku ni. Boleh? Jadi memang anak tak bagi pun sebab kita nak cepat. Dan hak ni pun tak ada dalam kitab. Cuma perlu diberitahu bagi pendedahai masalah ni. Apa? Sebab ayat Quran banyak terlibat dengan masalah ni. Bila banyak terlibat, kita tak jatuh dalam mengatakan dia tu bukan isti'arah makniyah. Sedangkan dia sepatutnya pada ayat Quran kita kata isti'arah makniyah. Maka kita tak kata contoh pada seumpama ayat yang quduna ahdallahi. Situ berlaku isti'arah makniyah. Tapi oleh kerana kita apa? Kita nampak an-naqdu tu bukan lawazimul musyabbah bih. Kita tak nampak dia lawazim musyabbah bih sebab kita tengok makna dia. Sedangkan lafaz dia menunjuk kepada iltizam, menunjuk kepada apa? Musyabbah bih. Makna dia menunjuk kepada musyabbah. Lepas tu kita kata sini tak jadi apa? Isti'arah makniyah sebab sini bukan lawazim musyabbah bih, lawazim musyabbah kita kata. Maka salah. Tu. Jadi kena tambah, kena beringat masalah ni. Kalau kita tak tahu ayat Quran tu isti'arah gapo, cuba tengok tafsir dulu. Jangan gaduh hukum sebab beza di antara tasrihiyah dengan makniyah. Kekuatan dia pun beza dah. Lihat tu? Kekuatan kuwatul balaghah dalam isti'arah makniyah dan tasrih beza. Boleh? Jadi kita tak boleh mengisbatkan benda salah dengan sebab benda sikit kita kata benda yang salah pada haknya tak sah. Na'udzubillah min zalik. Boleh? Takut hak risau sekali, man kazzaba ala kitabillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tu takut kali tu. Habis. Qala al-musannifu lawazimil musyabbah bihi. Jadi dua kali dah dia sebut. Pertama tidak disebutkan lafaz musyabbah bih, yang kedua dia kata disebutkan lawazim musyabbah bih. Qala al-musannifu, musannif nak syarah sikit takrif dia bagi tu. Wal ba'u sababiyatun. Dan bermula ba' mana? Ba' yang ada pada bizikri tu. Dan ini wajah paling aula daripada ma'a lagi. Pada tu, aula daripada
Sebab apa? Sebab dia, kalau kita kata ba tu ba sababiyah, dia menunjuk kepada berlaku tidak disebut musyabbah bih tadi dengan sebab disebut lazim dia. Kalau disebut kita tak kira faham makna tu. Faham tu? Kan hurai tadi daripada awal kita kata tidak disebut ke lafaz musyabbah bih kerana apa? Kerana disebut dah lawazim musyabbah bih. Faham tak? Makna ni hanya hasil kalau kita kata ba tu sababiyah. Kalau kata ba tu bermakna dia tak ada makna tu. Kerana dia semata-mata kata tidak disebut ke musyabbah bih berserta disebut ke lawazim. Gitu je. Tak kira faham makna dengan sebab-sebab tadi tak ada. Tak tu? Sedangkan apa yang kita sebut tadi nassun madhkurun fi kutubil bulagha. Nas yang disebut secara sharih di dalam kitab bulagha. Bulagha adalah orang yang takhassuskan diri dia untuk buat apa? Orang panggil fannul balaghah ni. Bersalahan dengan baligh. Baligh adalah orang yang bercakap dengan kalam yang bersifat dengan balaghah. Adapun bulagha dia adalah orang, dia bulagha ni jamak kepada balaghiyun, bukan jamak kepada baligh. Ya tu? Apa tu kita tengok pula perbahasan. Qala al-musannifu mana tadi? Falam yuzkar fiha, maka tidak disebutkan padanya pada isti'arah makniyah tu min arkanit tashbihi, daripada arkanit tashbih, siwal musyabbahi, melainkan musyabbah, ai lafzil musyabbah. Gapo siwal lafzil musyabbah. Gapo kita panggil lafzil musyabbah? Dalul musyabbah ataupun al-lafzu ad-dalu 'alal musyabbah. Tu tanda lalu buah dia tu. Dalu wa huwa dalul musyabbah ataupun al-lafzu al-lafzi, kena baca di bawah sebab lepas siwa. Boleh? Ingat mustasna kepada siwa adalah mudhafun ilaih. Maka al-lafzi ad-dali 'alal musyabbahi. Lepas tu tambih lagi, bukan musta'ar. Tambih hak tu. Makam kita ni makam kena tambih lagi. Takut kita tukar. Tulis pada musyabbah tu dua perkara, dalil musyabbahi dan al-lafzi ad-dali 'alal musyabbahi. Lepas tu tulis apa? Bukan musta'ar ataupun laisa musta'ar. Boleh laisa musta'ara. Habis dekat tu. Qala al-musannifu, musannif pakat selalu dah buat mari ta'rif isti'arah takhyiliyah. Tu musannif selalu dah buat mari ta'rif isti'arah takhyiliyah. Baik, kita baca dulu. Wal isti'aratu takhyiliyah hiya isbatu dhalika al-lazimi lil mushabbahi ad-dali 'ala al-lazimi ad-dali zalika al-lazimu 'ala isti'arati lafzil mushabbahi lil mushabbahi. Baik, tak apa, kita boleh baca ni insya-Allah. Senang. Qala al-musannifu. Baik, habis dah isti'arah makniyah. Ingat dak kemarin kaedah kita kata al-isti'aratul takhyiliyatu mulazimatun lil makniyah. Isti'arah apa? Takhyiliyah dia melazimi siapa? Melazimi makniyah. Maknanya lazim daripada ada apa? Ada makniyah, ada takhyiliyah. Faham? Baik. Maka qala al-musannifu pada ta'rif takhyiliyah. Wal isti'aratu takhyiliyatu, dan bermula isti'arah takhyiliyah. Hiya, dia tu tadi ni meraihkan mubtada'. Ni ibarat meraihkan mubtada'. Kalau nak meraihkan khabar dia boleh sebut huwa. Dua-dua tu sah. Hiya isbatu zalikal lazimi, mengisbatkan demikian lazim. Betul tu? Mengisbatkan demikian lazim. Lazim mana tu? Lazim lil musyabbahi. Lazim bagi musyabbah. Okey, kita cara terjemah gini. Lazim mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Kena terima kita.
Bukan bagi dia, terjemah kepada. Baru sakut sikit. Mengisbatkan lazim tersebut, lazim tu tadi disabitkan dan diisbatkan kepada musyabbah. Dia tak boleh sebut kepada apa lazim bagi musyabbah. Dia tak boleh sebut lazim bagi musyabbah apa? Sebab dia lazim bagi musyabbah bih, bukan lazim bagi musyabbah. Tapi dia disandarkan, diisbatkan kepada musyabbah. Ada tu? Tu kena tanda molek. Dia musannif sini. Nah, kalau musannif letak lil musyabbahi belakang, hadza aula. Tapi nampaknya musannif buat dua kali. Musyabbah bih, lil musyabbahi ada pula sekali lagi belakang. Faham tu? Jadi kita kata gini, tulis pada al-lazimi lil musyabbah. Kena tambah ibarat gini sebab kita takut salah. Terjemah tulis pada lazim musyabbah, tulis gini. Yakni mengisbatkan lazim, mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Maka takhyiliyah itu bukanlah berbentuk lafaz, bukanlah berbentuk lafaz seperti tasrihiyah dan makniyah, seperti tasrihiyah dan makniyah. Bahkan hanyalah amrun maknawi, hanyalah amrun maknawi. Kerana mengisbatkan lawazimul musyabbahi bihi kepada musyabbah itu menyebabkan sami' merasakan dan menkhayalkan. Menkhayalkan luar kita ni jadi mana lain sebenarnya, tapi nak lafaz takhiliyah tu sebutlah juga merasa. Waktu kita sebut merasakan dulu, kalau khayal luar kita ni lain, khayal gitu pula dah. Kalau sebut khayal tu lain benar. Qoya kalau luar kata apa lain. Tu pun ada dua dilalah. Qoya dengan mana sombong so, lepas tu qoya dengan mana galik so. Kau kan ni? Kau salah. Betul dah. Resing kita start ni kita. Mana dia mengkhayalkan sebelum dia sikit baik kan? Sami merasakan dan mengkhayalkan bahawa musyabbah itu adalah daripada jenis musyabbah bih. Bahawa musyabbah itu adalah daripada jenis musyabbah bih. Merah. Baca dulu tu. Ni tambih molek kita sebut ni sekali dengan wajah tasmiyah takhiliyah yang ittifaq ulama terhadap wajah tasmiyah tersebut. Faham tak? Jelas tak? Kita dah sebut kemarin dan ada Ipar dengan Amin ni kita baca dah kemarin ibarat daripada apa? Syekh Abdul Muta'ali As-Sa'idi, dia menyatakan tiga mazhab kepada apa? Makniyah dengan takhiliyah. Takut dia mudah tak percayalah. Jadi kita tunjuk. Tunjuk tengok ni. Nah,
Jadi bila benda tu berbeza, kita sebagai orang mengajar, dan antum semua satu hari nanti akan mengajar, okay? Perlu pandai betul maklumat yang berlaku khilaf pada dia ni. Harap jangan kita ambil benda yang khilaf pada tempat ni, kita ambil hak ni sikit, lepas tu kita ambil hak ni sikit, lepas tu kita ambil hak ni sikit. Jangan. Harap tu. Nak pada masalah takhiliyah dengan makniyah, takhiliyah dengan makniyah saja secara zahir lafaz dia khilaf, ada 3 mazhab. So dosa, situ dosa masalah. Lepas tu ada kil pula atas apa? 3 mazhab tadi. Macam fiqh. Hari mazhab berbulagak ni. Nampak tak? Jadi perlu tambahin. Jadi gapo kita buat tu kita kira-kira dah benda tu. Jadi pak tu kena dengar molek. Gapo kita buat ni tautiah kepada benda tu. Maging 2 orang ni lah. Nak tanya lepas pada kita baca tu kan rasa boleh faham tak? Boleh faham. Dia jadi boleh faham gapo hak ditulis dalam kitab besar tu. Faham tak? Sebab tu kita kata sama tautiah tu hak tu lah. Nak suruh bersedia terima maklumat lagu tu. Faham tak? Nak kalau siapa ngaji selepas hak ni Samarqandi dia sebut awal-awal lagi. Aku nak sebut ni 3 mazhab. So 2, 3 dia sebut 3. Kalau kita tak faham walaupun pun kita tak faham, kita boleh nampak agak-agak 3 tu. Oh, tak lagi. Faham tak? Nak tahqiq gapo hak kita ngaji dalam Tuhfatul Ikhwan kena ngaji Samarqandi. Faham tak? Kalau tak lalu Samarqandi dia tak rasa bayan tu lagu mana. Ni awal-awal bayan baru. Ni kalau rasa berat dah kak, jangan rasa berat. Jangan. Samarqandi tu sedap lagi ni. Nikmat min ni'amillah. Ni tak ada dalam syurga hak ni. Hak nikmat Samarqandi ni. Atas muka bumi tu heavy rasa. Hak atas syurga tu hak lebih pada tu. Tak tahu. Hak ni biasa-biasa. Hak dalam syurga tu lebih pada tu. Faham tak tu? Pelik dah. Oh, tak ada dalam syurga. Pelik dah ni. Fadal. Yang ni mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Tengok malik dah ibarat mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Ana tulis sikit, bahas sini sikit. Ingat ni tempat ngona. Musannif sebut lafaz musyabbah 2 kali. Boleh? Bapa musannif sebut 2 kali, kita terima ni. Tengok malik. Musannif kata isbatu al-lazimi lil musyabbah. Boleh? Maka sini ni tempat paling bahaya sekali ni, sini. Tempat paling bahaya sekali. Kalau kita kata mengisbatkan lazim bagi musyabbah, maknanya lazim di sini adalah lazim, yakni sifat khusus kepada musyabbah. Sedangkan takhiliyah ialah kita mengisbatkan lawazimul musyabbahi bihi kepada musyabbah. Bukannya lazim bagi musyabbah sandar kepada sesuatu lain, bukan. Tapi lawazimul musyabbah, lawazim ni jamak kepada lazim. Musanna dia lazimani. Ada tu? Mensandarkan lazim daripada lawazim musyabbah bi satu je, menyandarkan kepada musyabbah, menyebabkan terbinanya takhiliyah ni duduk pada isbat. Maka azfarul maniyah ada tu mana berlaku takhiliyah menyandarkan lazim. Sini lazim, ni lazim musyabbah bih, sandar kepada lafaz musyabbah. Maka di sini berlaku takhiliyah. Harap bukan pada lafaz. Sebab tu kita tambah dalam topik tadi bahawasanya takhiliyah ni adalah amrun maknawi. Kita faham dengan akal sahaja. Dia bukan apa? Bukan bangsa lafaz seperti apa? Seperti isti'arah makniyah dengan tasrihiyah. Makniyah ala qaum inda qaumin, tasrihiyah muttafaqun alaih, dia adalah lafaz. Faham tu? Mari kita cerita dah. Boleh faham? Jadi mana kalau orang tanya kita mana isti'arah makniyah, ibarat musannif membawa kepada maniyah ni lah
makaniyah. Mana takhiliyah? Ni, isbatul lazimil musyabbahi bihi lil musyabbahi. Ni lah orang panggil takhiliyah. Faham tak? Dan kena beringat lafaz musyabbah ni musannif sebut 2 kali dalam ibarat. Musannif kata lil musyabbahi bihi addal lidzalika allazimu ala isti'arati lafzil musyabbahi bihi lil musyabbahi. Faham tak tu? Ni kena beringat tempat ni. Tak apalah hak lil musyabbah apa tu kita tak masuk lagi. Baca tabik dulu. Faham molek maksud takhiliyah. Tafadhal. yakni mengisbatkan lazim kepada musyabbah. Maka takhiliyah itu bukanlah berbentuk lafaz seperti tasrihiyah dan makaniyah. Bahkan hanyalah amrul ma'nawi. Kerana mengisbatkan lawazimul musyabbah bihi kepada musyabbah itu menyebabkan sami' merasakan dan mengkhayalkan bahawa musyabbah itu adalah daripada jenis musyabbah bihi. Sini kena perhati balik. Lagu mana kalau buat takhiliyah menyebabkan sami' menjadi tergambar dan terkhayal bahawasanya musyabbah itu min jinsil musyabbah bihi. Apa? Sebab kita mengisbatkan sifat yang khusus hanya ada kepada musyabbah bih, kita pergi sandar kepada musyabbah. Kita cerita dah tadi, syarat nak jadi lazim dia mesti sifat yang hanya khusus menunjuk kepada musyabbah bih. Kalulah dia musyabbah bih pun dia menunjuk, musyabbah pun dia menunjuk, hak tu tak boleh jadilah lazim. Faham tak? Dan kita dah cerita dah juga dalam masa yang sama tak boleh, kalau dua-dua tu tadi tak boleh dengan sekurang-kurang syarat ialah kalau lafaz menunjuk kepada musyabbah bih, makna menunjuk kepada musyabbah, itu wajah sekurang-kurang nak jadilah lazim. Faham sini lagu mana surah tak boleh jadi lazim? Lafaz dan makna dia tu untuk musyabbah. Tu je surah dia. Faham tu? Lebih-lebih lagi lah kalau dua-dua tu tak. Lafaz pun tak menunjuk kepada musyabbah ataupun musyabbah bih, makna pun tak menunjuk kepada musyabbah dan musyabbah bih. Tu dok dah lawi. Faham tu? Tu memang tak ada kata tu. Faham tak? Ada satu lagi surah makna dia menunjuk kepada musyabbah. Faham tu? Lafaz tak menunjuk kepada mana-mana. Ataupun makna dia menunjuk kepada musyabbah bih, lafaz dia tak menunjuk kepada mana-mana. Faham tu? Habis setakat tu. Jelas tak? Tak, Pak? Tak apa. Hak pentingnya tabik hak tadi. Lepas tu? Habis dah. Faham tak lagu mana sami' jadi khayal? Sami' jadi tergambar bahawasanya kematian itu mempunyai kuku. Sebab apa? Dia menyandarkan lafaz yang lazim kepada musyabbah bih, kepada musyabbah. Sedangkan kita nampak dah kuku ini sifat kepada singa. Tiba-tiba kita sandar ke benda yang sabit kepada singa juga kepada seolah-olah kematian itu ada kuku juga. Maka masuklah ketika itu maniyah min jinsil hayawanil muftaris. Maka situlah kita nampak semula. Betul lah. Ingat tak kita bagi ijra'atul isti'arah? Lagu mana berlaku isti'arah? Dengan sebab iddia al-musyabbah min jinsil musyabbahi bih. Semakin kuat iddia, semakin kuat isti'arah. Semakin jauh iddia, semakin jauh isti'arah. Semakin lemah isti'arah tadi. Ada tu? Dan kuat tak kuat ni dia akan nampak bila kita masuk tabi'iyah dengan asliyah. Ada? Atau jangan risau kuat tak kuat tu kita cerita sampai tempat dia. Sekali lagi. Paling kurang biasa dengan ada dia ni surah kuat, surah tak kuat dia ada. Faham ni? Hak ni hak kita nak mari kita baca Quran ni. Oi, isti'arah ni kuat ni. Aku tak boleh rasa setakat ni, aku kena rasa lebih lagi daripada ni. Minta kurnia ya Allah rasa tu. Faham tak? Faham ni? Biasa minta tak rasa tu? Biasa minta. Percaya Ustaz Bumi pula, Allah Akbar. Madad. Ustaz Mubah faham tak? Fadal. Habis dah? Habis. Faham tak takhiliyah lagu mana? Faham dah? Habis saya kata.
Qala al-musannifu isbatu zalikal lazimi lil mushabbahi. Faham dah surah lil mushabbahi tu? Faham dah takdir dia tu? Ingat balik. Al-lazimi boleh tak kita buat gini? Al-lazimi min lawazimil mushabbahi bih. Boleh takdir kita. Al-lazimi min lawazimil mushabbahi bihi. Takdir situ. Takdir pada al-lazimi. Tulis pada al-lazimi min lawazimi al-mushabbahi bihi. Baik, tengok sifat dia pula. Sifat kepada al-lazimi. Bukan sifat kepada al-mushabbahi dah. Sifat kepada al-lazimi. Tanda molek tu sifat lil lazimi. Iktibar mata dah, iktibar mata. Lazim mana? Lazim yang menunjuklah zalikal lazimu oleh demikian lazim. Tu dalil dia balik kepada al-lazim. Yang menunjuklah lazim tersebut. Lazim ni apa maksud lazim? Sifat khusus bagi musyabbah bih. Jangan lupa tu, lazim ialah sifat khusus bagi musyabbah bih. Yang menunjuklah lafaz lazim tersebut ala isti'arati lafzil musyabbahi bihi lil musyabbahi, di atas isti'arah, berlaku isti'arah, berlaku pinjamkan lafaz musyabbah bih lil musyabbahi, bagi musyabbah. Faham tu? Jadi pihak sini siapa lafaz musyabbah bih? Kalau dalam ni siapa lafaz musyabbah bih? As-sabu', yakni singa. Kalau nak senang lagi, tak saya sebut samuk, sebut asad. Senang. Asfarul asad. Baik, maka asad tu tadi, isbat takhiliyah tu tadi menunjuk kepada apa? Silakan. Lazim tu tadi, asfar tu, sebab dia kata la asfar menunjuk kepada berlaku isti'arah di antara apa? Al-asad yang dibuai dan apa? Dan maniyah. Faham tak? Jelas tak? Habis hak ni kita akan masuk pada masalah ijra'at isti'arah makniyah. Situ tempat kena beringat. Pula sekali lagi. Jelas dah? Dan situ kita baru nampak apakah sir hanya meletakkan musta'ar sebagai rukun di dalam bab isti'arah. Faham tak? Jelas tak? Ingat balik, kita salah buat isti'arah, maka dia akan salah panggil isti'arah. Ni dalam bab maniyah ni. Situ kena ingat. Lafaz maniyah ni. Kita ada dua surah lah ni. Sama ada kita kata asad tu isti'arah kepada maniyah ataupun maniyah tu isti'arah kepada asad. Jangan balik. Siapa musyabbah? Nak tanya. Siapa musyabbah? Maniyah musyabbah, asad tu tadi adalah apa? Baik, tengok balik lah. Ini sepitah lalu sebelum ni boleh apa? Ambil gambar. Okey. Al-asad. Musannif guna sabuk ke asad? Sabuk sah? Tak apalah, musannif guna apa dah? Okey. Bila kita tarkib tashbih, tengok makna dah. Bila kita tarkib tashbih, siapa musyabbah bih? Al-maniyah musyabbah. Kalau al-maniyah musyabbah bih, dia akan jadi tasrihiyah. Kok mana-mana maniyah kena jadi musyabbah. Sebab kita duduk kecek pasal isti'arah makniyah. Yang dizahirkan daripada arkanut tashbih dalam isti'arah makniyah hanyalah lafaz musyabbah. Ustaz ada yang faham tak? Nampak sengih sebagai bahaya. Sengih sebagai bahaya. Kau ada tengok siapa? Laila. Majnun Laila. Tapi bukan awak lah Majnun tu. Nama kata kau orang gila pula dah. Tengok molek. Tashbih berlaku ni berarti hak Majnun Laila habis.
Tashbih berlaku di antara maniyah yang musyabbah dengan asad musyabbah bih. Tapi soalan gini, lazim ke tak kalau tashbih berlaku daripada lafaz yang disebut dalam ayat dengan hak ni, lazim ke tak isti'arah berlaku gini juga? Yang ni lazim ke tak kita kata maniyah diisti'arah ke lafaz maniyah dengan makna asal? Hak tu hak segera fahamnya. Tidak kayak gitu. Sebab kita nampak sini, kita nampak al-maniyah gapo? Ditashbih ke dengan siapa? Dengan asal. Hak ni la khilafa fi dhalik. Isu sekarang ni yang kita nak tengok dalam ibarat musannif pada sini. Adakah isti'arah berlaku daripada maniyah, lafaz maniyah untuk asad, ataupun lafaz asad untuk maniyah? Beza tu. Ada tu. Zahir ibarat musannif kata lazim ini menunjukkan kepada isti'arah siapa kepada siapa? Isti'arah ke lafaz musyabbah bih dengan makna mani, yakni hak ni hak musannif kata. Tapi ana yakin hak segera faham hak ni, yakni isti'arah ke lafaz musyabbah untuk makna asal. Faham tak? Tidak kayak gitu. Ingat tak kita ngaji? Kita ngaji dalam bab tasrihiyah. Ni perhati molek dah. Ni kalau cepat-cepat ni tak berasa. Ja'al asadu ilal madrasah. Okey. Siapa musyabbah? Mahzuf. Musyabbah tak ada dalam ni. Yang ada hanyalah lafaz musyabbah. Hak ni tinggal dulu sebentar. Tapi kena tulis sikit, mutabadir. Perhati molek dua anak panah ni. Ja'al asadu ilal madrasah. Maka al-asadu boleh ialah musyabbah bih. Tidak kayak gitu. Baik. Maka al-asadu ni dia ada musyabbah dia. Kalau datuk ni musyabbah bih. Mana musyabbah dia? Kita ambil rajulun syuja'. Okey, rajulun. Maka rajulun syuja' ni adalah musyabbah. Jelas tak? Baik. Maka kita nampak adalah lafaz asad ini tidak digunakan dengan makna asal dia. Apa makna asal dia? Hayawanun muftaris. Hayawanun muftaris dalam arkanul isti'arah kita panggil apa? Musta'ar minhu ke musta'arun lahu? Musta'arun minhu. Sebab apa? Sebab dia makna kepada lafaz musyabbah bih. Tidak kayak gitu? Baik. Dan kita tak ada khilaf juga sekarang ni, al-asad lafaz dia musyabbah, lafaz dia asad, tapi dia menunjuk kepada makna apa? Rajulun syuja'. Isti'arah gapo kepada gapo? Soalan dia isti'arah asad, lafaz asad bagi rajulun syuja' ke isti'arah rajulun syuja' bagi lafaz asad? Maka kita jawab seperti mana kita belajar dah kemarin, isti'arah lafaz asad untuk makna rajulun syuja', bukan isti'arah rajulun syuja' untuk lafaz asad. Tapi kalau hak ni apa? Sebab nampak belawai. Ni hak ni nak kena ngaji ni, hak ni kena tarkib molek hak ni. Kau sebab musannif kata gitu. Ada cerita masalah ni masalah mazahib, terlibat dengan banyak mazahib. Boleh jadi musannif duduk dalam mazhab yang marjuh. Boleh jadi. Tanpa merendahkan kehebatan dan kemuliaan musannif. Faham tak tu? Jadi kena perhati mana. Hak ni hak kita nak tarkib sini masalah ni. Sama ada maniyah diisti'arah kepada lafaz maniyah diisti'arah kepada asal, dan itu mutabadir kita akan faham. Sebab kita nampak lafaz maniyah ni ada dalam ayat. Dan dia ni lah yang dipinjam untuk menunjuk makna asal. Tidak kayak gitu. Nampak tak? Lepas tu apa? Sama ada hak ni yang pertama ataupun yang kedua. Yang kedua ni lafaz asad dipinjam untuk menunjuk makna maniyah. Hai tak baik? Kati molek hak ni. Ni banyak wukuk dalam salah hak ni. Ni hak ni satu tempat mana ni kena beringat. Jangan risau kita buat tarkib sesuatu, jangan risau. Ustaz Yusri beres tak?
Anak panas tu. Anak panas tak apa dulu. Kalau untuk anak panas memang kita tak masuk lagi. Cuma anak nak tambih kata ramai orang silap faham dia kata hak ni. Nampak dah lah mana betul dah. Ni sah kita buat sosok apa tak betul, apa salah ni. Ni faham kata. Madad panjang tu. Sikit lagi. Kerana isti'arah. Ja'ala fis sama. Okey. Kau kena rehat seminit. Seminit. Ada orang salah hanggut dah. Rehat seminit. Tak apa. Seminit. Kalau ada soalan hak bukan berkaitan dengan hak atas tu, silakan. Hak atas tu kita terima ni. Ada soalan ataupun istifsar, tafadhal. Mana lil musyabbah? Makna tabaan. Ustaz Ipah tanya, kalau betul, kalau salah soalan ni betul ana. Dia kata isti'arati lafzil musyabbah bihi lil musyabbah. Makna musyabbah ke lafaz musyabbah? Tabaan makna musyabbah. Kerana pinjam ini berlaku di antara lafaz dengan makna, bukan lafaz dengan lafaz ataupun makna dengan makna, bukan lafaz dengan makna. Dah tak? Perhati sikit ya, insya-Allah nampak. Nah, nampak, jangan risau. Perhati sikit ya. Bagus soalan Ipah. Mutabadirnya soalan Ipah dulu gini. Dia tanya, isbatu al-lazimi lil musyabbahi. Adakah dia lazim dalam bentuk idhafah? Adakah dia lazim dalam bentuk idhafah? Jawab dia tak. Tapi ghalib mari dalam bentuk idhafah. Ghalib mari dalam bentuk idhafah. Macam misalnya nak bagi tadi, yang quduna ahdallah bukan dalam bentuk apa? Idhafah. Ada tu? Ada. Ustaz ni beres kau. Kena beres tu. Ejah kena beres tu. Usaha. Sami faham tak? Mana itu pak sedap sekali ni. Allah nikmat surah tu. Faham hak tu pada klik tu pergi makan agak perak. Ada jual lagi agak perak. Beli, makan. Mana ni? Atau pergi makan nasi gomak. Pergi makan. Tak apa. Tak ada orang nak marah. Apa? Pasal aku faham ni. Tanda syukur. Faham tak? Self reward tu tanda syukur tu. Umi. Suka. Faham? Ready dah kan ni? Luar gagu tempat tak kata.
Faham tak? Baik. Qala al-musannifu, mana kita betul tadi? Ada dhabit tak baca sudah ke apa? Tak ada? Baik. Mana kita betul? Qala al-musannifu, sekali lagi di takhiliyah, at-takhiliyatu hiya itsbatu dzalikal lazimi lil mushabbahi ad-dalli dzalikal lazimu ala isti'arati lafzil mushabbahi bihi lil mushabbah. Faham tak zahir ibarat musannif bawa kepada siapa? Tasbih kepada siapa? Siapa tasbih pada siapa? Asad tasbih kepada maniyah, bukan maniyah tasbih kepada asad. Tambih molek situ dulu, lepas tu kita akan tengok mana tepat kita sok mau gelecah tu. Qala al-musannifu, bahas sudah dulu masalah takhiliyah. Fahiya ay at-takhiliyatu mulazimatun lil makniyati. Melazimilah takhiliyah tu akan makniyah lam zaidah. La tanfakku anha, tidak terpisahlah ia takhiliyah tu anha daripadanya. Daripada siapa? Daripada makni. Walidha, dan kerana inilah ay adamil infikaki, dan kerana inilah ay kerana adamil infikaki, kerana tidak terpisah ni, masala membuat contohlah ia musannif lahuma bagi keduanya. Siapa keduanya? Makniyah dan takhiliyah. Lahuma ay lil makniyati wat takhiliyati, membuat contoh tu bimithalin wahidin, dengan satu misal, biqaulihi, dengan katanya azfarul maniyati nashibat. Ada tu? Bermula kuku-kuku kematian itu nashibat. Apa makna nashibat? Bikasri shini, baca nashibat, bukan nashabat, bukan nashubat. Apa makna dia? Ai aliqat, mencengkam, mengikat, menjerut. Dah tu? Bayangkan serupa dengan singa, dia igat gulawai dia. Dia pegang dengan kuku dia tu lah. Ada kan boleh faham dah. Itu maksud nashibat. Aliqat. Aliqat bi fulanin, dengan seorang. Dah tu? Dia sebenar makna ayat ni dia nak cerita seorang itu telah mati. Tu jadi nak ayatnya. Cuma dia nak tashbih ke asad tu dengan maniyah, bukan maniyah dengan asad. Tapi nak tashbih ke asad tu dengan mani. Faham molek tarkib makniyah. Dan kita nampaklah bakpo mengatakan isti'arah makniyah tu sebagai lafaz adalah qaulun marjuh. Faham tu? Faham tak? Nanti jangan risau. Semuanya ada marhalah dia. Jangan buat kaju. Ui, apa pula tu? Sabar. Ni memang tak boleh puji tengah halal ni. Kalau ni puji tengah halal memang lagi. Ni kena agak masa sikit. Baik. Takrirul isti'arati fihima. Bermula takrir isti'arah. Apa maksud takrir isti'arah? Ijra'at. Ijra'at isti'arah pada keduanya. Siapa? Makniyah dan takhiliyah tu. Min hadzal misali, daripada ini misal, ialah an yuqala tu khabar. Ayyukala ay qawluhu, berkata ia, dikatakan syubbihatil maniyatu, diserupakan maniyah, al-madhkuratu bis-sab'i, dengan sabuk. Tengok lain dia lafaz musannif sebut atas dengan bawah. Musannif kata tasbih siapa dengan siapa? Musannif atas isti'arah siapa dengan siapa? Isti'arah lafaz musyabbah untuk makna musyabbah bih. Okey? Isti'arah lafaz musyabbah bih untuk makna musyabbah. Tengok isti'arah atas. Tapi bawah ni musannif dak kecek pasal isti'arah ke tasbih? Tasbih. Bila musannif dak kecek pasal tasbih, musannif bukan kecek pasal hak ni.
Tak kecek masak ni. Musannif duk kecek masak ni. Tahu tu? Musannif duk kecek pasal maniyah ni tadi ditashbihkan dengan asad. Tak sama dengan perbahasan isti'arah. Tahu tu? Betul kita kata isti'arah terbina di atas tashbih. Faham tak tu? Tapi lazim ke tak yang jadi musyabbah tu tadi, yang jadi musyabbah bih, bila disebut dalam ayat dia jadi isti'arah makniyah? Tak lazim. Sebab apa? Kena faham molek ta'rif isti'arah makniyah. Tengok molek dah? Sini. Boleh tak ni? Macam kejut gitu. Perhati molek. Lah ni musannif duk kecek pasal tashbih. Kita tak ada khilaf pada masalah ni bahawasanya maniyah adalah musyabbah, asad adalah musyabbah. Kalau maniyah tu musyabbah bi, oleh kerana kita tengok atas tadi, kita tengok apa? Musannif dia isti'arah ke lafaz musyabbah bi kepada musyabbah. Kita pun kata bawah, kita kata salah ibarat musannif. Apa salah? Sebab isti'arah berlaku asad kepada maniyah. Betul ke tak perkataan kita salah musannif tadi? Salah. Kita hak salah. Faham tak mi? Apa ni? Sebab tak lazim daripada isti'arah tu berlaku daripada musyabbah kepada musyabbah bih, melazimkan hak mangkulun minhu tu jadi musyabbah, mangkulun ilaih tu jadi musyabbah bih. Tak lazim. Bila kita kata isti'arah ini, dia banyak sangat kurang tu dah. Dia pening. Dia kata tak ada. Okey. Yang kisah. Hak penting ayat. Kita musannif tadi pada ibarat atas musannif kata apa? Isti'aratu lafzil musyabbahi bihi lil musyab. Jadi gini ibarat dia. Betul tak? Baik. Maka pada sini musyabbah bih ni adalah mangkulun minhu, tepat bertolak daripada dia. Maniyah ni tadi adalah mangkulun ilaihi. Soalan dia gini, lazim ke tak lafaz mangkulun minhu mesti jadi musyabbah? Lazim ke tak? Mana lazim ni, tengok ni, asad ni mangkulun minhu tapi musyabbah bih. Bila tak lazim ke tak maniyah bila dia tashbihkan kepada asad, dia mesti isti'arah maniyah kepada asad kata. Lazim tak? Tak lazim. Faham tak? Faham? Ni Ustaz tak beres. Kita dah kecek pasal ni dulu. Ni dulu. Ya, tasbih berlaku di antara maniyah kepada asad. Dia kau banyak nak panah dia kata. Kau pening. Tasbih berlaku di antara maniyah kepada asad. Kena pasal gitu dulu. Yakni apa? Kematian itu diserupakan dengan si singa. Tarkib dia pasal nak abah ni, pasal banyak belajar deh. Nak pening tak? Pening kita apa? Sosor bisa. Wah, sengih aja. Tak? Royak tak sering ngatuk ya. Azfarul maniyah. Musannif kata maniyah ni tadi ditashbihkan dengan asad. Tahu tak? Jadi tashbih berlaku kan? Daripada maniyah kepada asad. Tashbihul maniyati bil asadi. Bila tashbihul maniyati bil asadi, siapa musyabbah? Maniyah musyabbah. Kita tahu mana dia musyabbah? Dua cara. Kalau kira kita lah ni enggak ikut ibarat musannif. Zahir ibarat musannif kata gitu. Yang kedua kita tahu mana? Sebab ni isti'arah makni.
Kalau isti'arah makniyah, lafaz musyabbah ke lafaz musyabbah bih kena ada dalam lafaz musyabbah. Jelas? Kok mana-mana dia kena jadi musyabbah. Maka sini musyabbah bih. Kalau kita jumpa dalam kitab, dia misal kepada isti'arah makniyah, tapi dia kata tashbihul asadi bil maniyah. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Perkataan tashbihul asadi bil maniyah menyebabkan maniyah menjadi musyabbah. Sedangkan dia mesti jadi musyabbah kerana dia isti'arah makniyah. Faham tak? Letak situ. Tashbihul maniyati bil asad. Baik, baca lagi ibarat musannif. Lepas tu syubbihat al-maniyatu mazkurah bis sabuk. Sabuk ni asad lah. Sabuk ni asad. Yang ni singa, dia sabuk dengan asad ni sama makna dia. Hayawanun tulis bawah sabuk tu maknahu hayawanun muftaris. Maknahu hayawanun muftaris. Maknahu hayawanun muftaris. Ni jelas tau. Hayawanun muftaris. Baik. Bila kita kata al-maniyah ni ditashbihkan dengan asad, kita datang ke balik surah asal tashbih dia. Kita buat gini. Kita kata asalnya adalah gini ibarat dia. Azfaru al-asadi. Jadi sandar tu sandar siapa kepada siapa? Idafah siapa kepada siapa? Idafah azfar kepada asad. Idafah ni. Faham? Baik, azfarul asadi. Siapa hok serupa dengan maniyah? Siapa hok diserupakan dengan asad? Al-maniyah. Faham tu? Jadi azfarul asadi al-mushabbahi bihi al-asadu al-maniyatu. Yang diserupakanlah dengannya akan maniyah. Biasa kita dengar al-mushabbahu bi. Ni ibarat dia lain sikit. Untuk kawan lain. Al-mushabbahu bihi. Siapa al-mushabbah? Al-maniyatu. Baik. Yang diserupakan dengan asad itu akan jadi maniyah tu jadi musyabbah, asad jadi musyabbah. Baik, tengok balik. Soalan dia gini. Azfar ni, kuku ni, hakikah ke majaz? Hakikah ke majaz? Hakikah. La khilafa fi dhalik. Hakikah. Asad ni, hakikah ke majaz? Hakikah. Al-maniyah, hakikah ke majaz? Al-maniyah, hakikah ke majaz? Apa hakikah? Siapa boleh jawab apa hakikah? Sebab uslubut tashbihi hakikah. Jangan lupa hak tu. Kita kata dah al-arabiyyu imma hakikiyun wa imma ghairu hakiki. Wal hakikiyyu imma tashbihun wa imma ghairu tashbih. Jadi pada sini maniyah ni adalah hakikah. Faham tu? Jelas? Baik, idafah ni berlaku kepada siapa? Azfar kepada asad. Lalu apa kita buat? Kita nak buat isti'arah ni, apa kita buat? Kita nampak dah. Hakikah tak hakikah kok mana-mana asad ni ialah musyabbah bih. Maniyah ni adalah musyabbah. Kok mana-mana. Jangan tukar. Hak biasa kita dengar al-musyabbahu bil. Gitu selalu. Hak ni al-musyabbahu bihi al-maniyatu. Naib fa'il kepada musyabbah. Baik, bila kita nak buat isti'arah makniyah, siapa kita buat? Lafaz musyabbah bih. Kita buat hak ni. Bila kita buat hak ni, azfar tu disandar kepada siapa? Disandar kepada maniyah. Surah dia akan jadi gini. Surah dia akan jadi automatik pula dia. Azfarul maniyah.
Soalan seterusnya, azfar ni sini hakikah ke majaz? Azfar ni hakikah ke majaz? Azfar hakikah ke majaz? Hakikah. Maniyah hakikah ke majaz? Hakikah ke majaz? Kuku singa yang diserupakan dengan kematian ataupun kuku kematian yang diserupakan dengan singa? Tashbih siapa dengan siapa? Siapa musyabah? Maniyah. Siapa musyabah bih? Asad. Kuku kematian ke kuku singa? Sepatutnya kuku ke apa? Singa ada tak ada layak? Tak ada. Kita kata dah kita buat tu sebab kita nak buat isti'arah makniyah. Ni perhati molek dah. Kita pergi sasar. Sebab mana nak masuk bawah ni pula. Untuk masuk bawah ni kena bahas sini dulu. Bila kita buat lafaz asad, untuk kita buat isti'arah makniyah. Dan dalam keadaan kita tahu dah siapa tasbih kepada siapa? Maniyah ditashbihkan kepada asad. Soalan dia, maniyah ni dengan makna apa? Dengan makna asad kah? Dengan makna maniyah? Dengan makna maniyah. Dia jadi hakikah juga. Faham tak tu? Pergi situ dulu yang isap. Kalau kita kata azfarul asadi, faham tak tu? Dia tak kena. Apa? Sebab dia bukan azfarul asadi al-musyabbahi bil maniyah, bukan. Dia azfaru al-asadi al-musyabbahi bihi al-maniyah. Dia bukan al-musyabbahi bil maniyah. Faham tak? Tak faham tak? Tak faham. Faham sini dulu. Surah dia hakikah dengan hakikah. Dia akan ada 4 surah. Majaz, hakikah, majaz. Yang kedua 4. Kok mana-mana datuk ni kena hakikah. Sebab dia tak ada kaitan dalam masalah ni. Faham tak tu? Datuk Azfar yang dia ni adalah lazim ni, dia kena hakikah. Maka terkeluarlah surah kedua dengan surah ketiga. Faham tak tu? Tinggal lagi 2 surah. Apa? Sama ada maniyah tu hakikah ataupun majaz. Faham tak tu? Isti'arah bil kinayah. Gana isti'arah bil kinayah berlaku? Daripada lafaz musyabbah, tadi musannif sebut dah. Lafaz musyabbah bih kepada maniyah ke lafaz maniyah kepada musyabbah bih? Lafaz musyabbah bih kepada soalan maniyah ni guna makna asal lagi tak? Siapa hak berlaku isti'arah? Siapa lafaz yang dipinjam makna? Yang ni siapa sekarang ni lafaz dia tidak menunjuk kepada makna asal. Musannif kata dipinjamkan lafaz asad lil maniyah. Siapa hak lafaz sini? Asad. Makna siapa lafaz asad tu? Makna maniyah. Soalan maniyah guna makna asal lagi ke tak? Makna asal. Harap Pani akan nampak bakpo makniyah dia bukan lafaz. Jelas tak? Masalah. Baik nampak tak? Baik tak? Jadi bahas ni ibarat musannif sebut seorang. Bukan musannif tak sebut lagi ni, musannif surah dan itu hikmah musannif sebut. Sebab dia nak bina ijra'at pani dengan cara apa? Dengan cara lafaz bukanlah isti'arah, dan dia akan datang ke pendapat Al-Imam Taftazani macam kita baca kemarin untuk mentakkidkan kepada ayat. Faham tu? Faham? Amin. Okey, baik. Ambil nafas bentar. Geboh orang yang muakak ni. Amin. Sikit lagi.
Sikit lah. Usia aku kelima umi. Jadi surah dia tak dikata sikit lah. Ha ni surah dia. Ha ni lah. Hakikah dengan hak ni tak? Tak. Jelas tak? Umi. Tak boleh kau start terai cara mudah lagi. Boleh terai cara mudah, tapi awak nak terai kat orang lain tak boleh. Nah tak? Awak nak terai kat orang lain pula tak? Jadi tak boleh. Dan sinilah tempat jatuh sokma ni. Sini. Ni. Ni tempat jatuh sokma. Ramai hak nak katanya maniyah ustu'irat al-maniyatu lil asadi. Tu ramai orang kata, hak tu salah. Jadi kayak gitu. Sebab apa? Sebab kita qiyas atas isti'arah tasrihiyah tadi. Hak mana lafaz ada duduk dalam ayat, dialah tak boleh guna makna asal. Tidak kayak gitu. Dan hak tu lah mutabadir kita, sebab kita tengah ngaji majah mufrad. Tidak kayak gitu. Betul dah kalau kita faham apa atas ke bawah, betul dah. Tapi betul kita tu salah. Betul dengan gapo hak kita ngaji sebelum ni, kita bina mutabadir sebelum ni, betul lah kau. Tamam. Kalau boleh faham gitu, alhamdulillah. Hak tak nampak atas bawah ni kan. Aku atas pun tak nampak, ke bawah pun tak nampak. Hak yang nampak je tepi. Dia kata nak rehat mata. Sebenarnya tengah habis. Ya. Ni ayat tu. Ayat tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Sayyidina Muhammad al-Sayyidul Fadil wa syaraf wa ta'ala tarakam. Nasihat ana balik ni, kalau tak ada dengar balik rakam ni. Yang tu? Dengar balik rakam ni. Boleh. Insya-Allah ni bahaya ni mudah. Hak penting kalau tak faham kata muzakarah dengan malik. Hak malik sekali muzakarah dengan sains. Pada tu dia kalau dengar rakam seolah-olah muka kita pun tak ada solah. Anak sendiri hak ngaji ni tak ada solah. Jadi dia terputus dengan sebab situ dah. Bukan sebab dengar rakam saja. Kalau dengan sains-sains macam Ustaz Kamil pula, masya-Allah. Ada solah, ada khairat, ada macam-macam. Jadi khairat dia tu tadi membantu faham kita. Faham? Waktu penting muzakarah dengan sains. Tak faham, pakat dengan sains, buat muzakarah. Faham tu? Jangan kira waktu kita kosong baru muzakarah. Memang kita kena kosongkan waktu untuk muzakarah. Faham tak Ustaz Beda? Boleh terai kat ke dah ni? Pasti ke? Boleh terai. Habis kita ni pasti ke boleh terai. Ustaz nak baca Tuhfah Ikhwan ke? Bila? Dia kena tahap tu. Bila nak ngaji? Saya boleh tak?
Suka apa. Ya Allah deh. Habis cara dah nak menenangkan tu. Dah suka tenang tu. Tengok kitab balik. Qala al-musannifu syubbihat al-maniyatul madhkuratu bis-sab'i. Diserupakan maniyah, tengok. Tashbih maniyah bis-sab'u. Sabuk ni asal lah tersebut tadi. Okey. Fili ghtiyali pada apa? Ancaman. Pada orang panggil apa ni? Pada ancaman lah deh. Panggil ightiyal. Boleh? Bijami ightiyalin nufusi fi kullin. Betul? Dengan jami', dengan wajah syabahnya, ightiyalin nufus, terancamlah diri-diri itu fi kullin, pada tiap-tiap. Seperti mana kematian itu mengightialkan nufus, begitulah juga apa? As-sabu' mengightialkan nufus fi kullin, pada tiap-tiap, min ghairi tafriqatin, tanpa membezakan di antara nafa'in wa darrarin, tanpa membezakan, boleh ancaman yang baik ataupun ancaman yang buruk. Boleh tak? Kemudian dia kata ustu'ira ismus sab'i lil maniyati. Faham tak? Isti'arah siapa? Al-asad lil maniyah. Diisti'arah ke asad untuk maniyah. Boleh tak tu? Dalam ni ustu'ira ismus sab'i, dipinjamkan ismus sab'i, ai ismun dalun, isim yang dialah sabab yang menunjuk kepada haiwan muftaris. Tulis situ. Ismus sab'i ai al ismu huwa as-sab'u, al ismu huwa as-sab'u ad-dallu alal hayawanil muftarisi, alal hayawanil muftarisi. Faham tak tu? Jadi lafaz asad, lafaz sabu', rasanya boleh tukar dah kot. Lafaz sabu' ni jadi asad, tukar as-sabu'. Kalau orang tengok gambar tu, dia pelik, apa asad, apa sabu'. Lafaz sabu'. Jadi setelah daripada kita ingat ni isti'arah makniyah. Setelah daripada kita tashbih ke maniyah kepada sabu'. Dan jangan lupa masalah asal kita. Idafah ni asalnya berlaku kepada azfar, kepada sabu'. Tapi sekarang ni asal berlaku di antara azfar dengan maniyah. Jangan lupa tu. Sebab dengan kita faham hak ni, kita faham takhiliyah ni. Dan setengah orang boleh nampak dah takhiliyah tu berlaku mana. Faham tak? Jelas tak? Dan tak apa, hak tu tengah mana. Ni asal dia. Ni asal. Seperti mana nak buat sini? Ni hak asal. Faham tak? Hak ni idafah ba'dal hasfi. Setelah hazah apa? Hazah musyabbah bih. Baik. Kita tinggalkan satu situ. Tengok balik. Lalu musannif kata diisti'arahkan siapa kepada siapa? Isti'arah as-sabu' lil maniyah. Ni kena apa? Sepanjang. Isti'aratus sab'i lil maniyah. Bila isti'aratus sab'i lil maniyah, anak panah tu daripada sabu' kepada maniyah ke maniyah kepada sabu'? Sabu' kepada maniyah. Maka kalau kita kata kalau kita ambil lafaz musannif kan baca ismu sabu', baca tu.
Kita guna tarkib macam ni lah. Gini. Kita ada dua tarkib akan jadi ustu'ira ismus sabu'i. Kita ambil sabut saja dah. Kita ambil sabut saja. As-sabu'i lil maniyah. Yang kedua, ibarat kita ustu'irat al-maniyatu lis-sabu'i. Maka hak betulnya ialah yang pertama, yang kedua salah. Faham tak tu? Jelas tak tu? Jelas tak? Sebab apa? Sebab jadi bahas ni, nampak tak bakpo musta'ar tu dia kena jadi rukun. Siapa musta'ar dalam masalah ni? As-sabu'. Jadi kuk mana-mana pun tasrihiyah ke makniyah ke isti'arah adalah daripada lafaz musta'ar kepada apa? Musta'ar pada musta'arun lahu. Faham tu? Maka nyatalah pendapat mereka yang mengatakan isti'arah makniyah ialah apa? Lafaz musta'ar yang menunjuk kepada musyabbah digunakan pada makna musta'arun minhu salah. Ingat tak mari anda sebut dua tiga kali anda sebut lafaz ni. Dan memang sebut tu memang suruh salah. Sebab apa? Kalau sebab hak tu lah hak kita wakak sama dalam salah. Yang ni kita kata makniyah ialah lafaz dalul musyabbah. Lafaz dia guna pada makna musta'arun minhu. Betul tak? Yang ni siapa lafaz dalul musyabbah sini? Maniyah guna dengan makna musta'ar. Siapa musta'arun minhu? Hayawan muftaris. Sabuk ni. Ni musta'ar, makna dia tu hayawanun muftaris. Guna dengan mana ni? Maka hak ni salah. Kena bertemulah hak salah tu. Jelas tak tu? Jelas tak? Nyata tak ni? Baik. Setelah daripada kita nampak sini ni, kita kena beringat satu benda. Walaupun dia ni tadi Azfar ni dia sandar kepada sabuk pada asal, walaupun begitu, tapi benda ni semua benda ni tadi makhfiyatun fi zihnil musannifi, fi zihnil mutakallimi. Okey, samik hak buat istiarah mutakallim hak tugas samik ni khayal. Ingat kita khayal ni. Ada ke tak benda ni pada lafaz ni? Tak ada belaka. Hak adanya ke apa? Hak adanya ke apa? Lafaz musyabbah je ada. Dengan lazim kepada musyabbah bih. Hak ni je mazkurun. Ada tu? Boleh? Balik ni untuk baca dulu sikit. Lepas tu nak pergi jekol lah. Tu. Faham tak? Kita nak pergi ayat, tapi tak boleh pergi ayat waqfid janah az-zulli dah. Berarti ada kita tengok dalam khusus syarah pula, tapi tak apalah. Kijanya esok kita nak tengok setiap orang dah. Kita nak tengok amanah dah tu. Kalau betul nak mengaji, buatlah. Boleh kalau betul nak, sebab anak tak ada pasal alik anak. Anak tak boleh nak paksa apa-apa. Moga besar belaka dah, boleh mikir belaka dah. Kita minta ambil ayat waqfid janah az-zulli. Ambil ayat tu, buat ijra'at isti'arah makniyah.
Merah. Ni. Lebih-lebih ada duduk rumah. Dekat-dekat. Tu kita nak tanya sendiri. Balik tu nak tanya lalu. Tak ada lah lalu. Malam-malam ni kau ataupun esok kau pas subuh. Tanya. Faham dah ni. Gapo ni gini. Buat ijraat dalam kata suku, jangan mari tunjuk khusus syarah. Ni khusus syarah tulis dah ni, saya malas tulis ni. Tak boleh. Nak tengok khusus syarah boleh tak? Boleh, insya-Allah. Tapi kalau tak boleh pergi dah. Ana tak nampak langsung ustaz. Boleh tu kata. Tapi kalau nak nampak, patut nak tengok lalu boleh? Tak boleh. Mamnu'. Jangan gaduh tengok. Biar wukuk dalam salah dulu tak apa. Dengan cara hak kita buat ni. Tu. Khulasah dia boleh tengok tak? Boleh tengok. Boleh. Warna nekeh gitu ustaz. Kita tak nekeh. Kita nak kejayaan bersama lah. Seperti mana kita nak pahala, kita nak faham juga daripada kita semua. Kita selaku orang yang baca, kita nak kalau boleh semua faham. Faham pula tak sih 99%, nak 100%. Kalau boleh. Ni. Tapi kita tahu faham tu tidak hak kita. Idahul ulum sifat Allah Ta'ala asal ni. Tu dia. Kan hari ni ja'ala fis sama. Rasa macam tak kena baca Makudi kata ini. Satu cadangan yang baik. Qala al-musannifu sikit lagi. Ustu'ira ismus sab'i lil maniyati ay quddira isti'aratuhu laha. Ditakdirkan isti'arah lafaz sabu' laha ay lil maniyah. Kemudian tuwiya dzikruhu. Kata tu tuwiya dzikruhu dzikrul mushabbahi bihi bina'an ala anna dzikra bima'na al-madhkur. Ni soalan apa ni? Dia mari dengan masdariyatihi pula dah. Tapi apa kita buat tu faham dah. Baik, khulasah dia sebagai penutup, kita nak tanya di manakah isti'arah makniyah? Mana isti'arah makniyah? Ni isti'arah makniyah. Ni. Sini isti'arah makniyah. Lafaz ke dok isti'arah makniyah? Bukan lafaz. Maniyah ni guna makna asal kau, makna majaz. Tetap makna hakikah. Tetap maniyah dengan makna al-maut. Tetap. Tahu tu? Kalau kita kata guna dengan makna asal, menyalahi kaedah isti'arah makniyah. Tengok tak? Dia macam serupa sebutir dengan isti'arah tasrihiyah. Cuma bezanya hanyalah pada lafaz yang disebut ialah musyabbah. Dan lagi beza dia, lafaz musyabbah bih ketika isti'arah tasrihiyah majaz, tapi lafaz musyabbah ketika isti'arah tasrih makniyah hakikah. Faham tu? Sebab itulah pendapat yang kuat ialah mengatakan isti'arah makniyah ialah amrun maknawi seperti takhyiliyah sini. Ni takhyiliyah. Menyandarkan azfar yang lazim kepada musyab. Sebab tu dia tersebut menyandarkan kepada musta'ar. Kalau menyandar kepada musta'ar, menyebabkan maniyah tu ialah musyabbah bih. Ataupun kalau kita ambil pendapat hak luas sikit, yakni apa? Boleh juga kita itlaq kepada lafaz musyabbah, menyebabkan maniyah tu tadi adalah lafaz yang bukan diguna dengan makna asal. Wa hadha khata' fi mafhumil makniyah. Ada apa? Tanya meja. Ni. Ya. Ya Rabbi ya salam. Ustaz Fi. Fadal. Sebab tu nak buat petok makhfiyah tu. Sebab nak suruh nampak ustu'ira samu' lil maniyah tu duduk makhfiyah fi dhihnil mutakallim. Kena buat petok dulu. Ingat cara baca kitab kau kan. Amin. Kami. Wallahu a'lam.
bitamamihi sa'atain. Bitamamihi. Start, seperti mana start pukul 11, kita habis pukul 1. Dia 2-3 hari ni ya, panjang dah. Bila kita kami tak percaya. Bila kita masuk asliyah dengan tabi'iyah, kalau kira lah senang. Nah, kalau kira senang lah dia je. Nah, dia tak payah. Awak ngaji dah UC. Tak nampak. Wallahu a'lam. Rehatlah 5 minit. Boleh pergi tak ni Makudi? Khalas. Ana akui memang berat hari ni. Berat sikit lah. Berat kepada hak tak biasa je. Sepatutnya benda ni biasa dah. Isti'arah ni ada tak stamp mula? Kalau ngaji sekolah mula ada tak? Oh, maknanya faham dah. Sebab ada minkum yang mumtaz, wa minkum jayyid jiddan, wa minkum jayyid. Ni tahrih balaghah. Isteri macam boleh faham? Saya gelim. Ustaz Syed